Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright No Post Channel. Isu sensitif sahabat-sahabat semua. Ini antara perkara yang menarik untuk kita ketahui. Ya, soalan diberikan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai Menteri KDN. Tapi yang padunya lagi, yang mantapnya lagi itu adalah jawapan yang diberikan itu, ya, sehingga pembangkang ya ahli Parlimen Perikatan Nasional terdiam, ya, tidak mampu lagi untuk berkata-kata, mungkin menerima ya sebaik jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda video ini yang baru saja ya berlaku sebentar tadi di Dewan Rakyat. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk support Alright No Post Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton dan juga lihat video ini bersama-sama. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pertua, terima kasih sahabat saya dari Batang Lupa. Apakah usaha yang dibuat oleh kementerian? Ada 3. Yang pertama, ditubuhkan pasukan petugas khas khusus untuk tujuan ini di peringkat negeri Sarawak yang saya dan Premier Sarawak pengerusikan. Ini bertujuan menangani masalah penduduk yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri, terutama di kawasan pedalaman. Jadi pasukan ini dianggotai Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Ketua Menteri Sarawak. Dan untuk sepanjang tahun lepas, daripada Oktober, sepanjang tahun lepas, daripada sehingga Disember 2023, kita telah mengadakan program di 12 lokasi dan berjaya menerima sehingga 5,210 permohonan. Usaha yang kedua ialah penubuhan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat negeri Sarawak bagi menyelesaikan masalah permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Anak angkat, anak tidak sah taraf, anak di bawah jagaan atau anak terdampar atau foundling baby. Kita telah berjaya menyelesaikan sehingga 946 permohonan dan jawatankuasa ini terus menerima permohonan. Uniknya adalah permohonan itu akan dikumpulkan dan dibuat tapisan awal oleh Kerajaan Negeri Sarawak di bawah menterinya Datuk Haji Fatimah. Kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Negeri Sarawak akan duduk bagi meneliti permohonan di bawah 15A ini sebelum membuat keputusan. Perkara yang ketiga, inisiatifnya adalah program yang kami namakan Menyemai Kasih Rakyat. Program ini bertujuan untuk membantu penduduk bagi mendapatkan kad pengenalan, sijil kelahiran, mengeluarkan sijil kematian dan lain-lain perkhidmatan di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Dan program ini terus berjalan bagi tahun ini sahaja. Bagi tahun lepas kita telah berjaya melaksanakan sehingga 6,466 dan seramai hampir 110,637 rakyat mendapat manfaat daripada program ini. Jadi saya telah terangkan tentang 3 usaha dan saya telah berkongsi senarai pencapaian. Terima kasih. Batang Lupa. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan dan usaha Kementerian untuk menyelesaikan isu penduduk dan kanak-kanak tanpa dokumen pengenalan diri dan kerakyatan di negeri Sarawak. Mengambil kira pelbagai kegusaran pelbagai pihak berkenaan implikasi cadangan pindaan perlembagaan mengenai undang-undang kewarganegaraan kepada bayi dan kanak-kanak yang terbiak atau foundling dengan izin. Soalan saya, Puan Speaker, sekiranya pindaan perlembagaan berhubung kewarganegaraan ini diteruskan seperti yang ingin dibawa oleh kementerian, di mana ianya akan melibatkan 5 pindaan yang disifatkan sebagai regresif, apakah terdapat mekanisme atau kaedah lain bagi membolehkan bayi dan kanak-kanak terbiar, terutama yang berada di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, diberikan kerakyatan automatik seperti mana yang turut dicadangkan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Masyarakat Sarawak.
Bagaimana pula dengan anak-anak yang lahir kepada pasangan warga negara dan bukan warga negara dalam kes perkahwinan adat atau perkahwinan yang tidak didaftarkan? Saya cuma khawatir masalah kanak-kanak tanpa kerakyatan ini bukan sesuatu yang statik. Walaupun jumlahnya mungkin berkurangan atas usaha gigih kementerian, realitinya isu ini akan sentiasa wujud di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak yang bersempadanan dengan Kalimantan, Indonesia kerana ianya sudah menjadi isu rentas generasi. Seboleh-bolehnya kita tidak mahu kanak-kanak yang tidak bersalah ini dinafikan hak mereka untuk mendapatkan akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Terima kasih Puan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan. Speaker, ada 3 perkara yang saya tangkap daripada soalan tambahan. Rumuskan jawapan. Rumuskan. Rumuskan ni payah sikit lah. Ya. Baik, yang pertama, perkahwinan adat. Bagi bukan Islam di Sarawak, yang berkahwin secara adat. Okey. Yang itu, anak yang perkahwinan adat ni dia iktiraf. Di bawah akta perkahwinan kita iktiraf. Jadi, anak yang dilahirkan, kalau ibu bapaknya warga negara Malaysia, anak tu warga negara. Tak ada masalah. Ya. Tapi perkahwinan adat yang dilakukan oleh pasangan Muslim, dia kena daftarkan semula di bawah akta perkahwinan. Dia kena daftar semula. Itu proses yang bezanya. Ya. Sebab di bawah ordinan Kerajaan Negeri Sarawak itu dia benarkan kalau perkahwinan adat melibatkan non-Muslim. Okey, itu terjawab. Ya. Yang kedua, ialah soal foundling baby. Ini rumus ni, ya. Ini rumus lah ni. Saya nak sebut begini ya. Yang pertama, proses libat urus sedang berlangsung sehingga kita bentangkan dan kita print blue bill yang itu muktamad untuk kita bahas, pertimbang dan buat keputusan. Sehingga itu berlaku, sekarang ni adalah proses libat urus yang sedang kita buat. 2 hari lepas saya dengan Perikatan Nasional, petang nanti dengan Barisan Nasional, begitulah seterusnya. Dan itu akan kita muktamadkan sebelum daripada cetakan blue bill. Itu prosesnya ya. Baik. Foundling baby ini jelas melalui libat urus yang saya kendalikan dan KDN kendalikan, ada 2 dikotomi yang sangat jelas. Satu, berpandangan bukalah seluas-luasnya. Asal lahir di sini saja, tak kiralah di mana jumpa, siapa pun ibu bapaknya, berilah warga negara. Atas sifat ihsan dan kemanusiaan, jangan hukum anak yang tidak bersalah. Di satu ekstrim lain, dikotomi lain, ialah negara kita ada undang-undang, ada perlembagaan, ada peraturan. Dalam urusan berkerajaan, tertibnya harus diikuti. Sebab itu prinsip warga negara ini ada 2. Yang pertama, ikatan perkahwinan yang sah dan didaftarkan. Yang kedua, ibu atau bapa warga negara Malaysia. Adapun foundling baby, kita tak tahu dia ibu bapaknya. Sebab itu dalam foundling baby ini disebut kena ada 2 andaian, presumption. Yang pertama, tempat lahir dia adalah di mana dia dijumpai. Yang kedua, dia mesti dibuat andaian telah dilahirkan oleh ibu yang permanently resident di sini. Itu asalnya. Bila kita buat presumption begitu, maka dia boleh dapat warga negara secara kuat kuasa undang-undang. So di antara 2 pandangan ini yang kerajaan kena menjernihkan, mengharmonikan, mengimbangkan antara 2 pandangan yang bersifat ini. Percayalah, sehingga kita bentangkan nanti, kita akan meminta semua ahli parlimen mengambil bahagian dalam perbahasan supaya kita sama-sama mengambil tanggungjawab bahawa hak anak-anak itu mesti dijamin, dijaga. Hentikan istilah dinafikan hak untuk mendapat warga negara. Sekarang kalau dia tak dapat cara 19B pun, kita proses di bawah 15A. Dia tetap dapat warga negara. Tak ada istilah dia dinafikan. Janji dia pohon dan permohonan dia lengkap. Okey, jadi saya mohon tak ada lagi istilah menafikan. Hakikatnya adalah kalau tak diluluskan di bawah kuat kuasa undang-undang, dia tetap diproses dan dibuat keputusan permohonannya di bawah perkara 15A. Jadi sekarang masih dalam peringkat libat urus untuk mendapat formula yang terbaik
Dan sebelum pembentangan saya akan maklumkan pada ketua whip masing-masing. Saya dengan Kota Baru, saya dengan Larut, suasana yang sangat kondusif dalam sesi pada 2 hari lepas. Semua ketua whip kerajaan telah saya engage dan insya-Allah bila sampai masa kita akan sama-sama mengambil bahagian untuk membuat keputusan yang terbaik dalam isu warga negara. Terima kasih. Sabak benar. Lepas pandang, saya juga nak ambil kesempatan ini ucap terima kasih kepada sahabat saya dari Kuala Krai yang mencadangkan supaya sementara kita berbincang tajuk warga negara, dicadangkan supaya Jabatan Pendaftaran buka booth atau kaunter untuk bantu semua ahli parlimen yang menerima permohonan penyelesaian isu warga negara di peringkat pusat khidmat masing-masing. Jadi mulai 25 Mac hingga 27 Mac di parlimen ini, anda boleh, ahli-ahli parlimen boleh berurusan masalah ini dengan pegawai Jabatan Pendaftaran. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya, apakah kekangan ataupun masalah yang dihadapi oleh pihak kementerian untuk menyelesaikan masalah warga negara penduduk yang menjadi pemegang kad pengenalan pemerhatian sementara dan pemerhatian tetap? Mungkin soalan saya ini lebih kepada hasrat menteri kepada ketua-ketua masyarakat dan orang ramai supaya proaktif dalam menangani masalah kewarganegaraan ini. Terima kasih sahabat saya dari Sabak Bernam. Dalam perlembagaan persekutuan sekarang, disebut jika isteri dan suami itu adalah pemustatin tetap, permanent resident, IC merah. Anak yang dilahirkan itu akan dapat IC biru. Ya. Bila saya semak kembali, handset waktu perkara ini ditetapkan sebagai satu dasar, sebenarnya dia bertujuan untuk menguruskan permohonan daripada, masa itu Singapura sebahagian daripada kita. Dalam handset itu terang-terang sebut. Sebab Singapura keluar pada Malaysia tahun 65, tahun 63 tu ada lagi. Kita satu negara. Jadi bila pisah antara dua negara, maka dibuat. Kalau orang Singapura memegang IC merah, bila dia masuk ke Semenanjung, dia pegang IC merah. Jadi khusus untuk suasana itu, maka perlembagaan dibuat bahawa dua pemegang IC merah, anak lahir itu IC biru. Technically, seorang yang pegang IC merah, dia masih lagi menjadi warga negara asing. Dia mungkin rakyat Indonesia, rakyat. Di sini dia pegang IC merah. Dia rakyat Thailand. Di sini dia pegang IC merah. Jadi seorang suami warga Indonesia dan isterinya warga Thailand berkahwin anak di Malaysia dan anak dia lahir di Malaysia. Dia adalah status warga negara dia warga asing. Jadi cadangan yang kita usulkan untuk ahli berhormat nanti adalah anak dia itu adalah anak yang juga kena buat permohonan melalui supaya tidak dapat secara terus warga negara. Sebab mana mungkin kita pun kalau ada luar negara, kita warga negara Malaysia pegang permanent resident di Australia. Lahir anak sana, anak kita automatik sana. Australia pun tak terima. Tapi perlembagaan kita ada di situ. Perlembagaan itu tahun 50-an. Jadi sebab itu kita fikir ada beberapa perkara yang perlu kita bentangkan semula. Jadi itu menjawab perkara yang dibangkit oleh sahabat saya, sahabat Bernam. Terima kasih. Tuan Roslan bin Hashim, Kulim Bandar Baru. Baik sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan daripada YB Menteri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkaitan dengan isu sensitif hal kewarganegaraan ini dan juga pemegang IC pemerhatian tetap. Jadi kita jelas dengan jawapan dan dikatakan akan ada perubahan, akan dibawa usul itu ke dalam Dewan Rakyat untuk memperbaharui dan juga memperbaiki akta-akta ataupun dasar itu tersebut. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama menonton video update daripada Dewan Rakyat. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya,
tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopos Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.